Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi Ahad yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini yang akan berlangsung sekitar sejam lebih, dan tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah bertajuk pendirian seorang Muslim terhadap perayaan-perayaan kufur. Pendirian seorang Muslim terhadap perayaan-perayaan kufur. Tajuk ini dipilih kerana berdasarkan kepada situasi semasa, terutamanya apabila penganjur berhubung dan berbincang dengan saya tentang tajuk ini. Ustaz Nazir berbincang tajuk ini ketika itu waktu berlakunya perayaan tahun baru baru-baru ini ataupun perayaan Christmas, dan bertepatan dengan waktu itu saya lihat banyak orang Islam yang mengucapkan Merry Christmas dalam status-status mereka di syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang Islam atau dipenuhi pekerjanya oleh orang Islam. Mungkin hanya seorang atau dua yang bukan Islam di sana tapi diraikan. Mungkin juga program-program di jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya yang perayaan-perayaan ini diraikan oleh orang-orang Islam sendiri. Dan walaupun dari segi isunya berkaitan dengan perayaan Christmas dan Tahun Baru, namun tajuk ini tidak terhad kepada perayaan tersebut. Ianya lebih umum berkaitan dengan tajuk perayaan-perayaan kufur secara umum. Apa yang terjadi pada zaman sekarang, kita dapati bahawa ramai orang Islam mereka tidak tahu ataupun lupa tentang izzah yang ada pada agama Islam itu sendiri, sehingga mereka tidak lagi menjadikan al-izzah itu milik Allah, Rasul dan milik kaum mukminin. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Sifat kemegahan, kita merasa megah, berbangga dengan ajaran dan agama kita. Sifat izzah kita, agama kita ni menjadi izzah apabila kita berbeza dengan agama lain. Ajaran tauhid itu menjadi izzah kerana menjauhi syirik. Tidak ada syirik. Kalau tauhid yang disertai dengan syirik, natijahnya syirik, bukan tauhid. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dikira menyembah Allah. Itu yang berlaku pada kaum musyrikin. Walaupun mereka sembah Allah Subhanahu wa taala, anak mereka nama Abdullah, tapi apabila mereka juga menyembah selain Allah, maka agama mereka dinamakan sebagai agama musyrikin, agama syirik. Tauhid itu tertegak apabila terjadinya dua rukun, iaitu isbat
menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Dan rukun yang kedua, nafi, menafikan kelayakan mana-mana sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembah. Bukan sekadar tidak menyembah, malah menafikan kelayakan. Mereka yang disembah itu tidak layak. Kalau ada makhluk yang menyembah, betulnya mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid berdiri di atas dua rukun, isbat dan nafi. Isbat dan nafi. Dan agama Islam juga, syariat Islam secara keseluruhannya berdiri di atas konsep al-wala wal bara. Al-wala wal bara, cinta setia kepada ajaran Islam dan segala yang bersangkut paut dengannya, cinta dan setia terhadap kaum muslimin. Al-bara wal adawah, kita menzahirkan perasaan al-bara, berlepas dan bermusuh dengan syirik dan kufur. Juga yang berkaitan dengannya seperti ahli syirik dan ahli kufur. Ini adalah asas. Namun asas berkaitan, pelajaran berkaitan al-wala wal bara, pelajaran berkaitan dengan merasa izzah dengan sifat, dengan agama Islam, dengan keimanan yang ada pada zaman ini, kurang dibincangkan. Mungkin kerana zaman sekarang dari segi ilmu perhubungan dan juga media sosial, dari segi alam itu dah dijadikan sebagai satu alam yang luas, dah jadi satu. Jadi semua orang merasakan mereka hidup di sebuah kampung yang kecil, keberadaan bersama dan sebagainya. Mereka merasa mereka perlu kongsi kegembiraan dengan agama, dengan masyarakat agama lain. Ataupun memang di negara kita ini memang negara yang majmuk, kawan kita beragama lain dan mereka merayakan perayaan-perayaan tersebut. Mungkin juga kerana orang Islam dah mula merasa kagum dengan budaya-budaya yang ada pada agama lain, ataupun mereka tak merasakan bahawa itu sebagai agama, itu hanyalah perayaan-perayaan perkauman. Walaupun kita tahu dengan jelas secara ilmiah bahawa perayaan ini memang perayaan agama dan di dalamnya terdapat kekufuran, perkara-perkara kufur yang diraikan. Mungkin juga kerana orang ahli agama lain, begitu juga ada sebagian orang Islam yang menggalakkan perayaan-perayaan ini diadakan dan diperlihatkan bahawa merayakan perayaan ini sebagai satu tindakan yang baik, tindakan bertolak ansur. Ditambah dengan seruan pada zaman sekarang, seruan supaya terbuka, bertolak ansur, bertasamuh dan melupakan perbezaan antara agama dan pecahkan pecahkan gap antara bangsa dan agama. Seruan-seruan seperti ini, atau kerana, dan ini paling penting sekali, orang Islam sendiri itu jahil tentang agama mereka. Ini punca utama. Mereka tak tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Mereka tak pernah dengar hukum-hukum yang dibincangkan berkaitan dengan hukum bertasyabuh dengan kufar, menyamai kaum kafir dalam perayaan mereka, dalam syiar-syiar mereka. Mereka tak pernah dengar hukum hakam berkaitan dengan kewajipan mukhalafah terhadap golongan musyrikin atau kufar. Mereka tak pernah dengar tajuk berkaitan dengan hukum muwalat al-kafirin. Mereka juga
merasakan bahawa perayaan-perayaan ini hanyalah dalam bentuk berkongsi kegembiraan dan tidak ada kaitan dengan agama, kerana mereka sendiri ketika merayakan Idul Adha dan juga Idul Fitri bukan kerana agama. Mereka merayakan atas dasar itu adalah hari seronok dan hari gembira. Oleh kerana mereka sendiri tidak memahami erti Eid, makna perayaan dalam Islam itu sendiri yang ada kaitannya dengan hukum Allah, bukan ada kaitan, kerana perayaan itu sendiri merupakan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sendiri tidak mengendahkan tentang hukum hakam yang mereka tahu. Sampai pada 1 Syawal mereka akan menari, mereka akan berjoget, mereka akan bergembira. Perayaan pada mereka hanyalah bergembira. Di Idul Adha pun mereka merasakan bahawa mereka perlu gembira. Yang dilihat adalah kegembiraan. Bila sebut nama perayaan adalah gembira, penghujungnya apa sahaja yang dikatakan berkongsi kegembiraan itu bukan suatu kesalahan. Seolah-olah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri semata-mata bergembira. Hari raya Christmas, hari raya Tahun Baru, hari raya Deepawali ataupun Taipusam dan sebagainya dianggap hanya hari-hari gembira seperti yang lain, seperti hari Idul Adha. Jadi puncanya kerana mereka sendiri tidak faham tentang asal usul maksud perayaan itu sendiri. Oleh itu, tajuk yang saya bawakan ini berfokus kepada memahamkan masyarakat Islam yang mendengar, yang bersama dengan kita tentang erti perayaan sebenar dan apa hubungannya perayaan-perayaan ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bahasa, kalimah al-Eid dalam bahasa Arab, perayaan atau raya dipanggil dengan Eid. Kalimah al-Eid diguna pakai untuk merujuk kepada hari-hari perayaan. Kalimah al-Eid berasal daripada kalimah ada ya'udu. Ada mana hari yang kembali. Ada telah kembali, ya'udu akan kembali. Iaitu hari yang akan dirayakan secara berterusan. Dinamakan sebagai perayaan, hukum kata Eid, iaitu perayaan-perayaan yang akan dilakukan tiap-tiap sempena tertentu. Sama ada tiap-tiap tahun, kalau kita lihat dari segi jenis perayaan yang berulang dalam setahun sekali. Ada perayaan sebahagian daripada tempat merayakan tiap-tiap bulan. Ada yang merayakan tiap-tiap minggu, perayaan-perayaan. Semua hari-hari yang ada padanya tarikh yang ditetapkan secara tahunan atau bulanan, atau tarikh yang ditetapkan dalam seminggu. Tarikh itu dijadikan sebagai tarikh untuk manusia berkumpul. Jadi dia ada pertama sekali, tarikh itu ada tarikh yang khas yang akan berulang tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan atau tiap-tiap minggu. Ada perayaan tahunan, bulanan dan juga perayaan mingguan. Pada tarikh itu terjadinya manusia berkumpul. Dan yang ketiga, adanya amalan-amalan khusus. Perayaan itu ada tujuan-tujuannya. Cukup 3 syarat ini, maka sesuatu perkara itu dipanggil mengambil hukum perayaan. Dari segi bahasa, malah dari segi istilah sekalipun tidak jauh daripada itu. Dalam Islam, perayaan yang ada dalam ajaran Islam, perayaan agama ada 3. 2 berulang secara tahunan, Idul Adha dan Idul Fitri, dan 1 berulang secara mingguan. Itu kita berkumpul di masjid, perayaan pada hari Jumaat. 3 perayaan ini merupakan
Mana 2 perayaan tahunan dan 1 mingguan. Ini adalah perayaan agama. Perkumpulan-kumpulan yang lain, majlis ilmu dan sebagainya tidak dianggap perayaan kerana ia bukan berdasarkan kepada tarikh tertentu. Sebab tu kalau kita lihat kalau kita dari segi bahasa, dari segi hadis sekalipun, dari segi nas, kalau kita lihat Nabi SAW menamakan waktu-waktu tertentu sebagai perayaan. Jadi kalau kita tengok lebih spesifik berkaitan dengan perayaan ini, kalimah Nabi merujuk pada zaman tertentu, pada waktu tertentu. Nabi panggil raya. Atau merujuk pada tempat tertentu dan merujuk kepada tempat ijtima', perkumpulan tertentu atau perkumpulan tertentu dan amalan tertentu. 4 perkara yang dipanggil sebagai perayaan. Dan dia mengambil hukum balik pada apa yang saya sebutkan awal tadi. Dari segi masa, contohnya Nabi bila sebut hari Jumaat, Nabi kata inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'ida. Hari ini Nabi kata, sesungguhnya hari ini iaitu hari Jumaat, Allah telah jadikan ianya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Artinya hari mereka berkumpul secara berulang, itu tiap-tiap minggu. Ya. Mereka berkumpul dan tarikh itu tetap berulang dan ada amalan khusus, iaitu mereka solat hari Jumaat dan ada khutbah, ada mau'izah. Ada amalan-amalan khusus. Jadi Nabi tetapkan raya. Nabi sebut raya kepada hari itu. Nabi kata inna hadza yaumun, sesungguhnya hari ini. Sesungguhnya hari ini. Jadi hari itu dinamakan sebagai waktu, satu waktu itu dinamakan sebagai raya, mengambil hukum perayaan hari Jumaat. Atau berkaitan dengan tempat. Ada orang dia tak raya ikut pada tarikh dan pada tempat. Ada tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat ibadah khusus. Kalau kita nak mengambil jenis perayaan tertentu, ada orang yang menjadikan suatu tempat sebagai tempat untuk mereka berkumpul melakukan ibadah. Tempat itu tetap. Ini juga mengambil hukum perayaan kerana ialah ketetapan tadi, satu tempat yang khas. Sebab tu Nabi SAW larang dalam satu hadis, Nabi kata la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan jadikan kubur aku sebagai tempat untuk diadakan perayaan-perayaan. Ida artinya tempat yang orang datang dan datang. Dia akan tempat tu tempat tetap. Orang sentiasa pergi, orang sentiasa ziarah, orang sentiasa dan melakukan perayaan, berkumpul dan melakukan amalan-amalan khusus. Jadi idan yang Nabi maksudkan sini adalah pada tempat. Cuma perayaan kalau berkaitan dengan tempat, Nabi kalau cara yang kita hadir di Masjid Nabawi dengan cara Nabi ajar, dia terkeluar daripada larangan itu secara tersendiri. Kita sekarang fokus kepada kalimah qabri, kuburku. Jangan jadikan kubur sebagai tempat perayaan-perayaan. Begitu juga berkumpulnya manusia secara tetap kerana peristiwa-peristiwa tertentu juga boleh dikatakan sebagai Eid. Macam mana Ibn Abbas sebut syahidul Eid Rasulullah SAW, tapi ini ada segi kumpul ataupun amalan. Berkumpulnya antara hari dengan amalan, macam mana ketika Abu Bakar marah 2 orang hamba yang menari dengan tarian pedang di depan Aisyah. Nabi tengok, Nabi kata da'huma ya Abu Bakrin fa inna liqaumin 'ida wa inna hadza 'iduna. Biarlah dia orang teruskan, tiap-tiap kaum itu ada perayaannya dan kita, agama kita ada dan hari ini adalah hari perayaan kita. Okey, jadi dari segi takrifnya jelaslah. Takrifnya hari raya kita ni adalah Idul Adha, Idul Fitri dan juga hari Jumaat. Dan mengambil hukum perayaan ia berkaitan dengan masa yang ditetapkan secara berterusan. Jadi perlu, kalau nak kata itu berkaitan dengan agama, perlu pada dalil, dan kita tak temukan satu perayaan pun yang ada dalil kecuali 3 perayaan tadi.
manakala perayaan-perayaan yang lain sama ada dilakukan bukan kerana Eid atau itu merupakan perayaan-perayaan bid'ah. Cuma fokus kita bukan kepada bab ini, fokus kita kepada pendirian seorang Muslim ketika berdepan dengan hari-hari perayaan kufur. Perayaan kufur ini perayaan yang mengandungi kekufuran padanya dalam mana-mana agama. Dikata sebagai ikhtisas, sebagai ikhtisas satu ciri-ciri spesifik yang khusus pada umat-umat kufar. Jadi orang Islam, perayaan Islam, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumaat. Bukan Islam, mereka ada perayaan mereka sendiri yang mewakili agama mereka. Kita jumpa dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang perayaan-perayaan mereka. Pada zaman Nabi Isa ada hari perayaan tertentu. Itu hari ketika pengikut Isa minta supaya diturunkan makanan daripada langit untuk mereka di hari perayaan mereka, untuk mereka makan minum dan sebagai tanda hari tanda kebesaran dan keagungan mereka dan juga agungan tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Nabi Musa, kaum Nabi Musa juga ada perayaan khusus pada syariat Nabi Musa, iaitu Yaumuz Zinah. Yaumuz Zinah ni berlaku zaman kaum Yahudi. Kemudian ulama khilaf adakah diikrar dalam agama Yahudi atau tidak. Namun ada perayaan mereka yang bernama perayaan Yaumuz Zinah, hari Az-Zinah. Dan disebutkan dalam surah Al-Furqan dalam ayat ketika kisah hamba-hamba Allah sifatkan hamba-hamba Allah yang mukmin ini, mereka adalah orang-orang walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang la yashhaduna az-zur, ada yang mengatakan bahawa yang tidak bersaksi dengan saksi dusta, dan ada yang seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir walladzina la yashhaduna az-zur ialah orang-orang yang tidak menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin. Walladzina la yashhaduna az-zur, kata Ibnu Abbas, ialah orang-orang yang beriman ini, sifat mereka apa dia? Mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin. Betul. Yashhaduna az-zur, kata Ibnu Abbas, a'yadul musyrikin, perayaan kaum musyrikin. Ini tafsir dalam surah Al-Furqan ayat 72. Jadi yashhaduna az-zur, dari segi maknanya sama ada dengan orang ada yang katakan, tapi kan khilaf dari segi makna walladzina la yashhaduna az-zur, adakah mereka yang tidak bersaksi dengan saksi dusta? Bukanlah kalau Ibn Abbas ni mesti betul. Kita kata okey, dari segi menghadiri perayaan kaum musyrikin itu sama ada masuk dalam ayat ini ataupun tidak, itu satu kisah, satu cerita, satu perbincangan bab tafsir. Tetapi Ibnu Abbas meletakkan menghadiri perayaan musyrikin itu tidak menghadiri perayaan musyrikin sebagai sifat orang beriman. Kita perlu tahu itu adalah pendirian dan pemahaman Ibnu Abbas. Begitu juga qaul ini merupakan qaul Abu Aliyah, Tawus, Ibn Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' dan selain daripada mereka. Sebab tu kita tahu bahawa kaum salafus salih memahami bahawa menghadiri perayaan-perayaan musyrikin adalah bukan sifat orang-orang beriman. Menghadiri majlis-majlis begini bukanlah dari sifat orang beriman.
Tak kiralah jenis perayaannya, perayaan yang bagaimana, agama mana sekalipun, dari perayaan-perayaan kufar, perayaan-perayaan orang kafir, yang ada padanya kesyirikan, yang ada padanya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada padanya perkara-perkara yang mungkar, sama ada ianya telah hilang. Contoh sebahagian pada perayaan setengah tempat mereka melakukan inovasi, mereka mereka mengambil melakukan perayaan yang sama tapi mereka tukar atur cara. Hukumnya tidak berubah. Tetap berkaitan dengan meraihkan atau merayakan perayaan yang dilakukan oleh kaum kafir. Diubah atur cara tidak menyebabkan hukum itu berubah. Hukum asal, ya, atau cara syiriknya berkurang, maksiat berkurang, tidak syak lagi. Namun perubahan itu tidak menyebabkan hukum untuk meraihkan tarikh itu yang dia sebagai perayaan sebagai suatu perkara yang diterima oleh syarak. Sebab tu kita perlu tahu bahawa perayaan yang ada pada Islam ini merupakan perayaan yang ia melibatkan hukum hakam agama. Bab perayaan, kita agama kita, mereka agama mereka. Kenapa? Pertama, kita ada agama kita ni bab perayaan, ia berkaitan dengan agama. Dan tak boleh kita berkait pergi dekat dengan perayaan-perayaan kufar. Pertama kita lihat pada dalam Islam ini, tiap-tiap perayaan dalam Islam Allah ajarkan kita supaya tujuan kita merayakan hari raya, tujuan untuk membuktikan bahawa kita berbeza dengan orang kafir. Pertama, nak sabit tarikh. Semua perayaan mereka ada cara hisabnya tersendiri, cara kiraan mereka. Kita sabitnya hari raya kita dengan cara kita. Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsab asyahru hakadha wa hakadha, Nabi kata. Kita ni umat ummiyah, kita tak menulis. Umat Arab. Kita bukan umat yang menulis, yang mempunyai hisab bulan sekian dan sekian. Jadi kita bukan dah ada hisab yang tetap 29 hari ke, tetap 28 hari atau 30 hari, 29 atau 30 hari. Kita sekali 29, sekali 30. Kita tengok berdasarkan kepada melihat anak bulan. Cara mengisbatkan tarikh itu kita punya cara yang tersendiri. Dan di situ ada mukhalafah cara kita sabitkan atau tetapkan tarikh perayaan dengan agama-agama lain. Yang kedua, tiap-tiap perayaan yang ada pada kaum muslimin itu mempunyai ibadah yang tersendiri berkaitan dengan ibadah-ibadah agung. Dalam seminggu kita kumpul hari Jumaat sebagai hari raya kita. Hari Jumaat bukan sekadar hari Jumaat, namun padanya difardukan solat Jumaat. Ada perayaan kita ada kaitan dengan ibadah. Bila ditetapkan hari Jumaat sebagai hari raya, maka kita ada solat Jumaat. Kita ada khutbah Jumaat. Disunatkan untuk kita mandi pada hari Jumaat. Kita berwangi-wangian pada hari Jumaat. Pergi hadir awal dan sebagainya. Ada waktu yang dimustajabkan doa pada hari Jumaat. Dan juga disunatkan, walaupun dari segi hadis berlaku khilaf berkaitan dengan bacaan Al-Kahfi pada hari Jumaat dan sebagainya. Ketetapan hari itu berkaitan dengan ketetapan ibadah itu sendiri. Hari raya puasa ada kaitan dengan puasa.
ada kaitan dengan qiyam. Sebab tu bila kita raya, kita ada taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah terima daripada kami, daripada kalian amal-amal soleh. Hari raya berkaitan dengan amal soleh, ada amal ibadah yang disyariatkan. Hari raya haji berkaitan dengan ibadah haji. Dan kita tengok hari raya ada tauhid. Hari raya kita ada mentauhidkan Allah dengan bertakbir, mana berkaitan dengan kalimah syahadah kita, tauhid. Ada solat sama hari raya atau hari Jumaat, raya haji, raya puasa hari Jumaat berkaitan dengan solat. Hari raya puasa berkaitan dengan rukun puasa, juga berkaitan dengan zakat fitrah, berkaitan dengan raya haji, berkaitan ibadah haji. Di raya itu selain waktu ketetapan, yang kedua ianya adalah ada hubungan dengan amal-amal ibadah. Ada hubungan dengan amal ibadah. Kalau hari raya haji berkaitan secara keseluruhannya dengan ibadah yang ada pada ibadah haji. Sebagaimana kaum-kaum yang lain pun, mereka menjadikan hari raya mereka ada kaitan dengan syirik. Perayaan kaum musyrikin ada kaitan sejarah dengan syirik yang ada pada Quran Arab. Perayaan pada golongan Fara'inah Fir'aun, perayaan golongan Yunan, perayaan Roman, kaum Yahudi, Nasara, perayaan bid'ah yang dilakukan oleh golongan Rafidah, Sufi dan sebagainya ada kaitan dengan bid'ah mereka. Perayaan ini bukan kosong, ia berkaitan dengan agama dan ibadah itu sendiri. Syiar yang ada pada lambang-lambang dan juga takus apa yang ataupun kita kata apa yang dilakukan pada hari perayaan tersebut juga, adakah satu ibadah itu sendiri. Syiar dalam ibadah Islam adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki, mendengar khutbah, takbir, hadir solat hari raya bersama jemaah pada hari raya. Semua orang Islam hadir, termasuk kaum wanita, kanak-kanak, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu izharkan kegembiraan. Ini syiar. Sebagaimana kaum yang lain sendiri pun atau agama lain, pada hari mereka zahirkan syiar itu, kita zahirkan syiar kerana taat pada Allah. Mereka zahirkan syiar kerana tujuan untuk membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Perayaan dalam Islam ada tujuan berkaitan dengan merapatkan hubungan, itu satu maksud tambahan. Berkaitan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hari raya puasa kita ada zakat fitrah. Tujuannya supaya orang Islam semua sekali tolong menolong, bantu-membantu antara satu sama lain atas dasar birri wat taqwa. Pada raya haji kita ada ibadah kurban, ada al-adhahi, disembelih dan diberikan kepada kepada orang Islam yang ada di keliling kita. Hari kita memberi makan, hari untuk memberi hadiah. Juga pada hari yang lain mereka juga ada perayaan begitu. Tapi yang kita katakan bahawa ini adalah ibadah. Memberi hadiah, menerima hadiah, hukum hak, ini berkaitan dengan urusan ibadah. Jadi kita tahu perayaan kita 3 hari ini adalah hari yang ada asalnya dalam Islam. Mana kita ada identiti yang tersendiri, ada hari raya yang tersendiri.
Hari raya kita tiada kaitan dengan mana-mana perayaan. Tak ada kaitan dengan mana-mana tarikh yang tersendiri. Tak ada kaitan awal tahun ataupun akhir tahun. Tak ada kaitan dengan apa-apa sejarah yang berlaku pada umat yang lain. Perayaan kita perayaan yang tersendiri yang kita ambil daripada Nabi SAW. Kalau ada perayaan ataupun satu tarikh yang ada persamaan sekalipun dengan selain Islam seperti hari Ashura, kita akan merayakan. Nabi ajarkan supaya kita bermukhalafah dengan mereka. Supaya adanya perbezaan yang tersendiri antara kita dengan kaum kufar. Sebab tu hukum perayaan merayakan perayaan-perayaan yang dirayakan oleh kaum kufar ini tak lari daripada dua masalah yang besar. Satu, perayaan itu sendiri paling kurang ia masuk dalam bab hukum at-tashabbuh, menyerupai mereka. At-tashabbuh. Jadi hukum menghadiri perayaan kufar, perayaan orang-orang kafir atau mengandungi kesyirikan, hukumnya haram secara ijma'. Hadir, sama ada hadir di majlis kufur, pergi dalam majlis kekufuran tersebut, ataupun merayakan, nukilkan, balikkan perayaan kufur, bawa kepada masyarakat Islam merayakannya dan cuba ubah, hukumnya sama. Namanya haram. Cuma bezalah yang hadir majlis kufur lebih berat berbanding dengan yang merayakan hari tersebut tapi dengan cara yang tidak mengandung kufuran. Namun hukumnya haram sebagaimana mafhum yang kita faham daripada tafsir Ibn Abbas itu sendiri. Dan kita tahu bahawa sehari semalam kita mulakan hari kita dengan kita salat sunnatul fajar 2 rakaat dengan baca surah Qul ya ayyuhal kafirun selepas Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad, berkaitan dengan kita berlepas daripada kaum musyrikin, kita mentauhidkan Allah dan berlepas daripada amalan kaum musyrikin. Sebab tu kita tengok pada tafsir ulama salafus salih, ketika mereka menafsirkan surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pada kalimah la a'budu ma ta'budun, kita berulangnya la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang berulang ini, kalau kita tengok kepada qaul tafsir yang disebutkan oleh salafus salih, fokus mereka pada apa? Mukhalafatul kufar. Jangan sama dengan kaum kafir. Dan tak boleh kita menyamai kaum kufar. Qaul pertama, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu bila orang kafir datang offer pada Nabi SAW agar Mekah itu dilihatkan sebagai sebuah negeri yang percaya kepada berkongsi kepercayaan bersama. Tak ada masalah. Selain agama Islam, mereka boleh terima konsep berkongsi kepercayaan kerana mereka tahu bahawa mereka masing-masing lemah. Mereka perlu bersatu. Dan mereka memang selain berjaya Islam dalam bab perayaan memang bertolak ansur. Kerana mereka sendiri tidak tahu mereka ambil dari mana perayaan tersebut. Dan mereka sendiri tidak mempunyai pendirian yang kukuh dan kefahaman yang jelas berkaitan dengan perayaan mereka itu jelas. Sebagaimana penjual kedai-kedai jual handphone, sama ada handphone yang palsu, mereka boleh bersatu untuk diiktiraf, disamakan taraf. Kita yang mempunyai produk yang berkualiti, kita takkan nak duduk orang yang ada kedai iPhone yang asli, takkan nak disamakan kualiti mereka atau dicampur adukkan produk mereka dengan produk kedai handphone yang lain. Kalau itu berkaitan dengan agama, macam mana bab agama kita tak boleh samakan.
Sebab tu bila ada orang kafir datang minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbincang dengan Nabi agar tanah Mekah ini berkongsi, jadi tempat berkongsinya dua agama, iaitu agama nenek moyang kaum Arab dan juga agama Islam, dengan secara selang-seli. Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ayat ini bukan ayat akidah. Pada ayat yang lain kebanyakan orang kafir dipanggil dengan seruan ya ayyuhan nas secara umum bersama dengan manusia-manusia yang lain. Namun dalam ayat ini ketika mereka mula menyamakan antara syirik dan kufur, Allah panggil mereka dengan hakikat yang ada dalam diri mereka, iaitu kekufuran. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. Itu kau pertama al-yaum, hari ini. Wala antum 'abiduna ma a'bud, hari ini juga kamu tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan pada akan datang, hari akan datang, aku juga tak akan sembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, hari akan datang juga kalian takkan sembah apa yang kami sembah. Dua je, nak masuk Islam ataupun tidak. Ikut mana satu. Hari ini la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Hari ini aku tak sembah apa yang kau sembah sekarang, apa yang aku sembah sekarang bukan apa yang kalian sembah. Dan apa yang kalian sembah sekarang bukan apa yang aku sembah. Seorang musyrikin dia kata kita sama-sama sembah Allah. Mereka mengatakan bahawa mereka juga hamba Allah, menyembah Allah. Mereka juga ada ibadah haji dan sebagainya. Jadi perlu kita jelas suatu perkara yang tauhid itu akan rosak bila agama Islam rosak bila adanya perkongsian dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kita tegas bahawa hari ini, mana zaman pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di offer pada Nabi kata apa yang kalian sembah hari ini tak sama dengan apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah hari ini bukanlah apa yang kalian sembah, dan apa yang kalian sembah itu bukan apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, akan datang dan sampai bila-bila kalian, aku tak akan sembah apa yang kalian sembah, sebab kita tak sama, dan kalian tak akan sembah apa yang aku sembah. Sama ada nak jadi kafir atau muslim. Agama Islam ada caranya sendiri, kufur ada caranya sendiri, tegas. Ataupun sebagai ulama juga mereka ketika mereka syarahkan ayat ni, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah, iaitu berhala. Aku tak sembah berhala. Wala antum 'abiduna ma a'bud, itu Allah. Kalian sebenarnya bukan sembah Allah. Kami tak sembah berhala, dan kalian pun bukan sembah Allah. Kalau mereka sembah berhala bersama Allah, kalian sembah berhala, bukan sembah Allah. Allah itu hanya Tuhan yang layak disembah. Kalau Allah disembah dan sembah juga bersama Allah berhala, hakikatnya kalian sembah berhala. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, artinya aku tidak beribadah pada Allah dengan cara kalian ibadah. Itu tariqatukum. Dalam tafsir kita jumpa syarat tariqatukum. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian takkan sembah ikut cara aku, iaitu syariati. Kalian takkan ikut syariat aku. Kalau kamu buat ikut cara kamu bukan ikut syariat aku. Kerana sembah tak semestinya dengan cara sujud. Kita dengan sujud, dengan solat, mesti sujud kepada selain Allah. Ada orang yang pergi buat upacara penyembahan selain daripada cara yang Nabi ajar pun dikira syirik. Begitu juga qaul, ini lebih jelas lagi dalam tafsir. Kalau lihat pada qaul dalam tafsir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu aku tak buat apa yang kalian buat. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tak buat apa yang aku buat, iaitu perbuatan ibadah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, diulang balik, dan aku tak sembah apa yang kalian sembah, artinya aku takkan terima
Aku tak buat apa yang kalian buat dan aku takkan terima dan redha dengan perbuatan kamu. Rujuk tafsir Tabari, rujuk tafsir Ibn Kathir, dan rujuk kalam-kalam Ibn Abbas, Mujahid dan sebagainya. Maknanya balik pada qaul, kita ni tak sama. Bukan sekadar agama, bukan kita tak sembah Allah, mereka bukan sekadar Tuhan yang disembah itu berbeza. Allah, jadi kita sembah Allah, mereka sembah berhala. Tariqah, cara mereka sembah tak sama dengan cara kita. Dan yang penting sekali, qabul dan redha. Kita tak sembah selain Allah dan kita tak redha selain Allah itu disembah. Al-qabul wa redha. Wala antum abiduna ma'abud. Itu bab qabul dan redha. Kalian takkan dan aku takkan redha dengan apa yang kalian buat. Dan kalian pun takkan redha dengan apa yang aku buat. Jadi bab agama biar jelas. Kita tahu bahawa perayaan berkaitan dengan agama. Dan agama ini asasnya adalah al-wala wal bara. Asasnya adalah berkaitan dengan kita perlu mukhalafah dengan kufar. Maka kita tak boleh bertasyabbuh. Paling kurang, perayaan paling kurang hukumnya mengenai hukum tasyabbuh. Dan hukum tasyabbuh hukumnya kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Paling kurang. Jangan samakan diri kita dengan orang kafir. Perkataan kita perkataan yang terbaik. Agama kita agama terbaik. Seruan yang kita bawa dalam Islam seruan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kena ada izzah, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku di kalangan kaum muslimin. Kalimah kita kalimah terbaik. Meletakkan sifat al-izzah dan merasa diri kita berada di adanya maizah yang tersendiri. Itu satu perkara yang sangat perlu. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ini agama kita. Tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak bersama berkumpul dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat di kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, ghairil maghdub waladdallin. Tidak, kita tak nak bersama dan tak nak disamakan. Tak nak bersama dengan al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang Allah murka di kalangan kaum Yahudi sebagai contoh, dan orang-orang yang sesat di kalangan kaum Nasara. Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam surah Al-Fatihah. Tapi masih merayakan perayaan kaum Nasara, kaum kufar. Kita perlu merasa izzah dengan agama kita. Dan tak boleh jadikan mereka sebagai tempat kita berwala. Jangan berwala dengan mereka. Tak boleh jadikan mereka sebagai rakan untuk kita memberikan kasih sayang dalam bab agama. Bab kemanusiaan tak ada masalah. Ini bab agama. Hari-hari biasa kita bersama tak ada masalah. Tapi ketika mereka merayakan agama mereka membesarkan selain Allah. Sama ada ketika itu kita ada tak ada, tapi hari mereka syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hari pada waktu sekarang atau pada suatu ketika dahulu. Kerana itu perayaan itu sendiri perayaan yang mensyirikkan Allah, jangan sekali-kali kita hadir. Jangan sekali-kali kita ucapkan selamat. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau mereka sesama mereka, memang mereka sentiasa bantu-membantu. Berdepan dengan kita, walaupun mereka berbeza dengan perbezaan yang banyak, perpecahan yang banyak, tapi bersama dengan kita, mereka akan saling bantu-membantu. Wa may yatawallahu minkum fahuwa innahu minhum. Siapa di kalangan kalian yang wala dan bantu dan bersama dengan mereka, sesungguhnya dia sebenarnya bersama dengan mereka.
Jangan tashabbuh. Ayat tashabbuh, asas Al-Quran, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa dari kalangan kalian yang pergi rapat, sayang, setia bersama dengan mereka, sesungguhnya ia bersama dengan mereka. Bab pakaian, hadir dalam majlis tertentu ada pakaian mereka sendiri. Kalau ada pakaian yang khas, suatu kata As-San'ani, ayat ini berkaitan dengan bermula dengan pakaian. Syiar-syiar kufar yang diangkat ketika itu. Jadi apa yang tak boleh? Pertama, tak boleh raikan langsung perayaan orang kafir. Jangan raikan langsung dalam bentuk apa sekalipun. Ini pertama. Yang kedua, jangan ikuti. Bukan kita yang buat. Kita tak boleh. Pertama, kita tak rayakan. Hari Raya Christmas ke, hari raya apa, bukan kita yang buat majlis. Hari Raya, apa-apa sekali hari Raya. Tahun Baru dan sebagainya. Jangan kita yang buat. Yang kedua, jangan kita ikut. Jangan kita menyertai perayaan-perayaan tersebut. Sama ada orang yang menyertai ini, sama ada dia kena pergi bermusafir, pergi ke tempat orang kafir, ataupun orang kafir berikan modal, berikan kewangan, bantuan kewangan untuk diadakan perayaan itu tempat orang Islam. Kedua tak boleh. Yang ketiga, pindahkan budaya tersebut ke diislamisasikan pun tak boleh. Pindahkan seperti seadanya, haram. Jelas. Sendiri yang buat perayaan kafir. Yang kedua, pindahkan sebahagian daripada syiar, pindahkan sebahagian daripada perkara yang terkandung dalam perayaan tersebut. Tak boleh. Hari itu bukan hari kita. Kita tetap dengan agama kita. Jadi kalau kita tengok kepada perayaan begini, kalau ia perayaan ni perayaan yang memang asalnya perayaan orang kafir yang memang mewakili agama mereka, ini pendirian kita. Tak boleh bersama, merayakan tak boleh, bergembira tak boleh, mengucapkan selamat pun tak boleh. Kerana agama kita berasas kepada al-wala wal barra. Buat baik hari lain, ataupun pada hari itu tapi pada bukan ada kaitan dengan agama mereka. Pada hari itu ada di kalangan mereka yang kemalangan sebagai bantu, tak ada masalah. Ia bukan berkaitan dengan perayaan. Jadi hadir tak boleh, pindahkan perayaan tak boleh, mengucapkan tak boleh, redha pun tak boleh. Meredai tak boleh. Dan itulah asas kepada berlakunya banyak perkara, kerana kita dah hilang jati diri sebagai seorang Muslim berkaitan dengan tahu bahawa kita perlu merasa izzah perayaan kita dan kita meraihkan. Tak boleh meraihkan perayaan-perayaan yang ada kekufuran padanya. Bertolak ansur, ya. Biarkan. Kita tidak mengganggu. Membenar kita tidak mengganggu perayaan mereka. Bersama dalam kesatuan dan erti kata, kita tidak menghalang, tidak mengganggu sekiranya ia tidak berkaitan dengan tidak berlawanan dengan undang-undang sebagainya, biarkan. Elahnya apa? Elah pertama, kalau kita rayakan, kita sendiri yang mengangkat syiar ataupun melakukan perkara syirik, wa'alaikumsalam. Yang kedua, kalau kita pindahkan, kita rayakan hari itu dengan cara sendiri, kita dah sambut tarikh itu sendiri. Dan elah yang paling yang disebut, elah kita tasyabbuh dengan kufar. 3 sebab ini dah cukup untuk kita katakan haram. Untuk kita lakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Yang menghadiri majlis, tak boleh. Sebab kalau kita betul-betul yakin dengan agama kita dan tahu contoh ini, kita takkan hadir. Kecuali yang
dipaksa. Dipaksa kena ikut hukum orang yang terpaksa. Perayaan-perayaan yang memang asal pada agama kufar ataupun dipaksa untuk kufur, dia hukum. Kalau kufur sendiri pun, kalau dipaksa, yang paksa bab darurah, itu cerita nombor dua. Bab berkaitan dengan hukum asal tak boleh, tak dibenarkan. Jangan hadir. Semua dalil-dalil tak benarkan hadir. Tak benarkan kita bertasyabbuh. Tak benarkan kita meraihkan. Dan ini kalau kita tengok pada kitab Ahkam Ahli Zimmah, dalam kitab Ibn Qayyim rahimahullah, kitab Iqtida' Sirat Mustaqim, Ibn Qayyim rahimahullah cerita dengan jelas. Dan beliau menukilkan qaul ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yang mengharam perkara ini dengan dalil yang banyak. Semua dalil melarang kita bertasyabbuh dengan orang kafir dan meraihkan perayaan kafir. Yang kedua, ijma' sahabat, ijma' tabi'in. Tidak menghadiri mana-mana perayaan kufar. Mana pernah kita dengar mana-mana sahabat hadir perayaan kufar, sedangkan perayaan itu wujud sejak pada zaman mereka. Golongan Yahudi, Nasari, golongan Majusi, golongan Ahlu Zimmah tinggal dalam negara-negara Islam, tapi tidak pernah diriwayatkan seorang pun daripada sahabat Nabi ataupun ulama-ulama besar di kalangan tabi'in hadir meraihkan mereka dalam perayaan-perayaan mereka. Malah pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau meletakkan syarat kepada ahli zimmah dan ahli kitab yang ingin merayakan perayaan mereka, mereka tidak boleh zahirkan. Mereka hanya boleh buat sama mereka. Tak boleh zahirkan. Seterusnya, yang kita tak boleh buat, jangan mengambil istilah-istilah dalam perayaan mereka, bawa masuk dan digunakan dalam istilah dalam kehidupan harian. Istilah itu, perayaan-perayaan mereka nanti, kalau kita gunakan istilah yang sama, menyebabkan hati kita ni jadi apa? Jadi jinak, jadi terbiasa. Hari perayaan hantu ke, Halloween ke, perayaan perasaan buat cinta, Valentine, April Fool. Perkataan begini tak payah pakailah. Tak payahlah kejutkan kawan April Fool. Walaupun bukan pada bulan April, bukan pada 4 April ke. Tak payahlah gunakan kad Valentine untuk merujuk pada percintaan. Hukum perayaan dah. Jangan gunakan nama-nama tersebut. Perayaan tahun baru tak payahlah nak pindah-pindahkan. Cukup kita dengan agama kita. Abdullah bin Amr pernah larang daripada menggunakan lafaz kalimah Nairuz. Malah beliau pernah melarang kalimah mahrajan. So, istilah-istilah ini, istilah persamaan bahasa dan istilah menyebabkan kita menjadi jinak dan terbiasa. Yang kedua, perbuatan-perbuatan mereka, budaya-budaya mereka jangan dipindahkan. Ini selain daripada hukum agama, kita tak raya dah, kita tak hadir, tak ucap selamat. Istilah pun jangan pindahkan. Istilah-istilah jangan pindahkan. Biar mereka, istilah itu mewakili diri mereka. Jangan Islam. Apatah lagi diislamisasikan. Perbuatan mereka dalam perayaan mereka sebagainya, tak payah. Jangan kalakan muka kita mengikut perayaan-perayaan mereka. Jangan pakai apa yang mereka buat. Ada tarian-tarian tertentu sebagainya. Biarkan mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Ini
Hukum hakam berkaitan dengan perayaan-perayaan kufur. Perayaan-perayaan yang jelas memang perayaan kufur. Dan dia berlawanan dengan perayaan agama kita. Seterusnya, tak perlu bagi hadiah. Itu sebagai bentuk meraihkan perayaan tersebut. Tapi kalau mereka hadiahkan, ulama berbeza. Kalau mereka hadiahkan, kita memberi hadiah, kita meraihkan hari tersebut. Kalau mereka berikan hadiah tertentu, boleh terima atau tidak kerana kebaikan yang mereka lakukan. Ada ulama membolehkan, ada ulama yang juga tidak membolehkan. Sama seperti hukum, kita tidak memulakan salam, tapi kita boleh jawab salam. Bagi pandangan tersebut, kita tidak, kalau mereka kebaikan perlu dibalas dengan kebaikan. Tapi sebaik-baiknya kita fahamkan dan terangkan. Maksudnya kita tak nak sama langsung. Seterusnya, kita tak boleh membantu orang Islam yang menyokong dan meraihkan majlis mereka. Bantu pun tak boleh. Jangan tolong kawan-kawan pinjam duit, nak pergi mana, nak pergi merayakan, nak pergi Christmas, jangan bantu. Tak boleh kita bersyubhah, tak boleh kita bersubhat membantu orang-orang yang hadir dan melakukan perayaan kufur, atau hadir atau melakukan apa-apa yang kita sebutkan sebut. Tak boleh kita hadiah, kita bagi hadiah tak boleh. Kita juga tak boleh membantu orang-orang yang minta tolong kita atau jadi sponsor kepada majlis kekufuran. Kecuali kita ni memang jadi pemandu bas harian, memang jadual kita jadi laluan bas harian, ataupun kita bekerja di bank yang memberi pinjaman, berikan pinjaman kepada semua yang datang minta pinjam dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang mereka lakukan, itu umum. Ucap tahniah tak boleh, ataupun memberikan kenderaan, yang orang membincangkan kitab fiqh, memberikan kenderaan orang-orang yang hadir dalam perayaan kufur, tak boleh. Adakah kita perlu merayakan hari tersebut dengan cara tersendiri? Ada sebahagian daripada ulama sebut kalau hari-hari perayaan mereka, kita disunatkan untuk berpuasa supaya mereka raya, mereka makan, kita puasa. Qaul ini tidak kuat, qaul yang lemah. Mukhalafah dengan mereka bukanlah dengan cara begitu, tapi disebutkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengharamkan, walaupun dengan menyambut ataupun tujuan kita bermukhalafah, iaitu kita tak nak, contohnya hari malam, pada malam raya tahun baru, ramai orang buat maksiat, kita pun kumpulkan ramai-ramai, kita nak qiyamul lail. Hukumnya tak boleh. Qiyamul lail boleh sepanjang malam, termasuk malam tersebut, tapi bukan dikhususkan pada malam itu sendiri. Ta'zimkan tarikh tersebut, takhsiskan tarikh tersebut merupakan bentuk agama itu sendiri. Jadi sebagai orang Islam, sedikit kita tak dibenarkan untuk bertasyabbuh dengan mereka. Perkataan kita, pakaian kita, perayaan kita, perbuatan kita, niat kita, meredai mereka pun tak boleh. Kerana semua ini termasuk dalam tasyabbuh. Dan tasyabbuh dengan kufar ini yang paling awal buat siapa? Golongan munafiqun. Munafik. Sebab tu kita, sifat-sifat yang ada pada mereka yang hadir, duduk, dan juga yang tidak ada pendirian yang jelas, pada zaman dahulu mereka ni golongan munafiqin. Dan sudah tentu cara mereka itu bukanlah cara kita. Cara orang Islam
mereka ada sifat izzah dengan agama mereka, dan mereka tidak akan bersama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tak akan redha dengan perkara tersebut. InsyaAllah sampai ini saja yang mampu saya sampaikan dengan persediaan yang mungkin tidaklah yang kurang sempurna. Bukan sekadar persediaan, memang pengetahuan yang tidak terlalu mungkin fakta-fakta tidaklah banyak. Dan saya sebenarnya tak nak masuk tentang jenis-jenis perayaan mereka. Dan apa yang saya baca kebanyakannya daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Haqil atau Huqail, dalam kitab beliau A'yadul Kufar wa Mawqiful Muslim Minha. Jadi apa yang saya sebutkan kebanyakannya daripada kitab tersebut. Dan bagi tuan-tuan yang nak rujuk secara langsung, boleh rujuk buku tersebut, A'yadul Kufar wa Mawqiful Muslim Minha, yang dikeluarkan oleh majalah Al-Muntada. Al-Muntada daripada, tak silap saya, juga di bawah Al-Bayan. Tapi ada kitab A'yadul Kufar wa Mawqiful Muslim Minha, juga ada dalam PDF. Ya, tuan-tuan, apa yang saya sebut ni sekadar pembukaan, tuan-tuan boleh baca sendiri, tengok sendiri apa yang ada kat kitab dengan hujah-hujah yang dibawa, dan semua itu merupakan ringkasan perbincangan detail ada di kitab fiqh. Ya, cumanya bila dibawakan tajuk ini secara umum dari pelbagai aspek, kita nampak lebih jelas. Di sini kita tahu pendirian yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ambil ketika tibanya tarikh-tarikh perayaan yang mengandungi kekufuran. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan, kemudian admin akan hantar ke saya. Kalau tidak, kita akan tutup sekadar ini. InsyaAllah. Bagaimana Ustaz Nazir? Ada soalan di YouTube atau di mana-mana siaran? Okey, ada soalan. Apa pendapat Ustaz tentang isu sambutan hari lahir? Sambutan hari ini, wallahualam, secara detail saya tidak tahu, tapi kita tahu bahawa budaya itu bukan ada dalam budaya Islam. Tak disebutkan dalam budaya Islam, tapi sejauh mana perayaan ini, kerana kita sebenarnya, walaupun saya tak bincang hukum fiqh, kita tahu ada perayaan yang asal daripada kufar, kafir, haram, seperti hari Christmas dan sebagainya, perayaan kufar. Yang kedua, kita ada perayaan bukan perayaan kufar, perayaan bid'ah. Tak ada dalam Islam tapi diada-adakan. Ini yang selalu menjadi konflik dalam masyarakat, jadi polemik dalam masyarakat, seperti hari-hari Maulid, hari Isra Mi'raj dan sebagainya. Bukan khilaf pada adanya Isra Mi'raj ataupun pada Maulid, tapi jadikan hari-hari ini sebagai hari perayaan. Dan hukum yang ketiga adalah berkaitan dengan urusan-urusan perayaan dia yang tidak ada kaitan dengan agama, yang berkemungkinan berkaitan dengan sesuatu sejarah yang tersendiri. Jadi saya lebih melihat kepada, dulu saya pun kata ni perayaan tarikh lahir tak ada kaitan dengan agama, sehinggalah bila baca beberapa tulisan di kalangan kawan-kawan dan sahabat-sahabat, jadi saya tak keluarkan pendapat, saya taklid dalam bab ini. Kawan-kawan yang lebih faham tentang budaya yang berkaitan dengan hari jadi asal usul daripada kufar, saya kategorikan kepada jenis yang pertama. Walaupun pada suatu ketika dahulu saya rasakan bahawa ianya adalah tidak ada kaitan dengan agama. Jadi bab ini saya tidak memberikan pandangan, cuma saya beritahu apa yang saya buat sekarang. Saya tidak mengucapkan selamat hari jadi pada sesiapa. Kalau gurau-gurau itu adalah kadang-kadang gurau. Saya sebenarnya berkebetulan semalam tu hari jadi isteri saya.
Bawa pergi makan, buat gurau-gurau lah, buat gurau-gurau selama hari jadi, pergi makan, makan hari-hari makan. Sebenarnya kalau sekadar kita bukan sambutan untuk hanya mengingatkan pada isteri, kita ingat hari jadi dia sebagainya, begitu sebagainya, tak ada kaitan dengan sambutan, kita insyaAllah tidak, itu bukan perayaan. Allah alam. Tapi sebaik-baiknya kita tinggalkan, itu lebih baik. Hadiah tu berilah pada bila-bila masa nak bagi hadiah, sambutlah, muliakan orang-orang yang kita sayang pada bila-bila masa yang kita ada Allah berikan rezeki lebih dan sebagainya, supaya tidak ternafi, tidak terlihat bahawa kita tidak menghargai mereka. Dari tarikh sambutan terakhir lebih baik bagi pandangan saya, Allah alam. Saya tak saya bila baca atau tengok video yang dibuat oleh kawan-kawan berkaitan terakhir dia ada asal agama lain, saya lebih cenderung pada sementara sekarang saya ikutlah dan nampak lebih kepada ada kaitan dengan kepercayaan agama lain, Allah alam. Jadi kita ada contoh perayaan yang tak ada kaitan dengan agama langsung. Contohnya perayaan hari kemerdekaan dan sebagainya berkaitan dengan sejarah-sejarah tempat tertentu, hukumnya lebih ringan. Hukumnya kita tahu bahawa ia tidak ada kaitan dengan agama, dia berkaitan dengan urusan-urusan sebuah satu tempat sebagainya. Kita tengok perkara itu kerana lihat kepada undang-undang setempat dan kepada kemaslahatan, perlu atau tidak, dibalik pada hukum maslahah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan amalan bagi libur raya pada 1 Syawal yang menyerupakan amalan yang menyerupai amalan kaum kafir? Saya tidak melihat memberikan sedekah pada hari raya punya kaum kafir, kaum kufar. Sedekah itu wujud. Sedekah wujud dalam Islam dan memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin itu adalah satu perkara yang disyariatkan, lebih-lebih lagi pada hari yang dizahirkan hari-hari kegembiraan. Wallahu alam. Saya tidak melihat itu walaupun itu disebabkan adanya amalan itu, amalan menyamai golongan memberikan ampau dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Sedekah kita ada pada hari raya kita ada zakat fitrah sebagai perkara yang wajib, dan sedekah yang lain kita bagi makan. Sedekah itu salah sebahagian daripada Islam itu sendiri. Tapi kalau mewajibkan mesti ada, tak ada jadi masalah seperti mana itu, memanglah kalau orang sampai anggap begitu, orang tak bagi raya. Tapi segi budaya beri, wallah alam kalau saya tersilap. Saya tak bab ini banyak kali bincang dengan kawan-kawan juga lah, kawan-kawan yang sahabat-sahabat kita yang tulis tentang perkara itu. Wallah alam, saya tidak melihat itu daripada budaya kufar, pada amalan kaum kafir. Kita sedekah setiap hari, kita gembirakan orang bila masa kita mampu. Bila hari raya lebihlah patut untuk kita bergembira dan masukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat. Apa yang disampaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan di kalangan asatizah, sekiranya ada teguran dan sebagainya, tolong tegur saya, sampaikan kepada saya, dan insya-Allah tuan-tuan kalau nak berhubung sebagainya boleh berhubung dengan admin. Insya-Allah admin akan berhubung dengan saya kalau ada disampaikan kesilapan-kesilapan. Bab-bab begini memang perlu kepada perbincangan lebih sebenarnya dalam beberapa terutama kaitan perkara umat. Sebenarnya kalaulah ada jabatan-jabatan agama atau orang-orang di kalangan mufti tertentu keluarkan fatwa secara khusus berkaitan perkara-perkara begini, ataupun mewakili satu suara daripada mana tempat rasmi untuk mewakili suara yang telah disebutkan oleh kaum salafus salih, tak masalah. Jadi kalau tak ada, jadi kita perlu pada majlis ilmu untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pandangan
ulama salafus salih perkara-perkara ini, wallahu taala alam. Majlis kita majlis ilmu, bukan majlis fatwa. Saya hanya menukilkan utamanya pada buku yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah SWT terima segala kebaikan dan mengampunkan segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.